Assalamualaikum dan selamat pagi. Alhamdulillah pagi ini kita diizinkan Allah untuk bersiaran lagi. Terima kasih kerana menonton secara live dari pentas The Parent Story. The Parent Story adalah sebuah media digital yang fokus memberikan maklumat dalam bidang keibubapaan, pengurusan kewangan, percutian, kecantikan dan kesihatan. Mohon like, share, tag, komen dan follow Facebook The Parent Story dan IG theparentstory.com. Nama saya Zamzana dan saya merupakan pengasas kepada pantangplus.com, iaitu sebuah platform tempahan atas talian untuk pakej berpantang anda, dan pagi ini saya bertugas sebagai moderator. Sebelum itu kami ada tawaran istimewa nak kongsi dengan anda, jadi ada link di bawah untuk daftar di ruangan komen dan berpeluang menerima hadiah sagu hati, jadi boleh klik sekarang. Share dan tag juga kawan-kawan dan ahli keluarga. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh isi di ruangan komen. Pagi ini, kita sangat bertuah kerana seorang speaker hebat akan mengupas tajuk Adakah Tayar Kereta Anda Selamat? Baik, pengalaman saya sendiri sebagai pemandu wanita, kita hanya tahu isi minyak dan memandu sahaja. Jadi jarang benar nak ambil tahu bab-bab menyelenggarakan kereta. Termasuklah hal-hal tayar. Ya, dan kita pula ni kan ibu-ibu ni sejenis yang takut nak ke bengkel tayar kerana kita takut akan ditipu. Dan saya pasti ramai ibu-ibu di luar sana sama macam saya kan, tak pasti bagaimana nak memastikan tayar kita sentiasa selamat untuk keluarga kita. Jadi bersama-sama saya ialah Tuan Ahmad Rizwan Tahir yang akan berkongsi sedikit panduan kepada ibu bapa mengenai tips memastikan tayar kereta anda selamat. Okey, sedikit biodata Tuan Ahmad Rizwan. Beliau merupakan pengasas tayar Valet.com. Profesion beliau ialah sebagai pemilik kedai tayar yang beroperasi di Kelang dan beberapa cawangan lain. Dan beliau mempunyai lebih 19 tahun pengalaman dalam bidang ini. Tayar Valet.com ialah sebuah platform digital untuk menempah tayar dan kemudahan memasang tayar di lebih 38 lokasi sekitar Lembah Kelang. Tahniah diucapkan. Tuan Rizwan memiliki ijazah sarjana muda peruncitan dari UiTM dan sebelum ini pernah berkhidmat di beberapa rangkaian peruncitan seperti Watson, Melanie Womo dan Parkson. Hobi Tuan Rizwan adalah melakukan aktiviti riadah sukan bowling, memandu dan membaca. Pagi ini kami sangat berbangga menerima Tuan Rizwan sebagai speaker. Selamat datang Tuan Rizwan. Selamat datang, terima kasih kerana menyebut Parent Story. Alhamdulillah. Okey Tuan, untuk membuka bicara, boleh tak kita kongsikan ni pasal tajuk pasal tayar kan? Teknik terbaik memeriksa ketebalan bunga tayar. Teknik terbaik untuk mengukur ketebalan tayar. Okey, perkara begini saya selalu kongsikan dengan pemilik kereta, pelanggan-pelanggan saya, cara yang paling mudah, paling simple untuk memeriksa keadaan bunga tayar mereka. Biasanya di kedai mereka menggunakan tool-tool yang tertentu dan ada juga yang menggunakan duit shilling untuk mengukur ketebalan tayar. Namun sekarang orang dah tak pakai duit shilling lagi dah. Jadi kita mengajar teknik yang simple iaitu teknik rock climbing method. Seperti mana kita melihat orang naik rock climbing tu, dia akan memegang di batu. Dan jadi batu yang besar grip dia lebih kuat, batu yang kecil tu grip dia lebih sedikit. Begitulah juga kita gunakan pada keadaan tayar di mana kita gunakan jari kita ni, kita masukkan di dalam celah-celah bunga tayar tadi tu. Dan kita masukkan jari sebegini dan kita tarik. Bila kita tarik, kita rasa ada grip, bermaksud tayar tu mempunyai cekaman yang baik di atas jalan. Sekiranya kita tarik ke semua empat alur longkang tayar tadi tu ataupun 3 longkang tu, tarik, rasa loose, bermaksud tayar tu kurang mempunyai cekaman di atas jalan. Ini adalah teknik yang paling simple, paling mudah dan boleh digunakan setiap kali kita ingin memandu ke destinasi yang kita nak pergi. Okey? Puan Zam? Baik, faham. So kalau untuk ibu bapa dia nak test sendiri, dia boleh gunakan jari macam mana? Guna jari saja. Jari saja. Ya, gunakan jari saja. Baik. Okey. So yang
kedua ialah bolehkah Tuan Rizwan kongsikan apakah bacaan tekanan yang sesuai bagi sesebuah kereta? Okey. Untuk mengukur ketepatan tekanan tayar, ramai yang mempunyai konsep tertentu. Contohnya mereka kata serta-serta PSI yang lebih baik, begini yang lebih baik, begitu lebih baik. Tetapi bagi saya selalu mengajar mereka ni menggunakan tekanan angin yang paling sesuai adalah pertama sekali mereka melihat plakat yang ada pada kereta mereka. Kalau mereka buka pintu di bahagian driver, ada satu kad yang ditampalkan di bahagian sisi kereta, dia menuliskan berapa PSI yang sesuai untuk kenderaan tu diisi. Namun itu adalah PSI yang minimum. Sekiranya kita letak bawah tu bermaksud tayar kita berada di dalam tekanan angin yang yang rendah lah. Jadi itu adalah tekanan minimum. Jadi teknik saya adalah kita menambah 3 PSI daripada tekanan yang minimum tadi, kerana mengikut kajian tayar akan hilang 1 PSI setiap bulan. Jadi kalau kita servis kereta setiap 3 bulan, bermaksud bila kita pergi ke service center, okey, bermaksud bila sampai di service center tu tayar tu dah hilang 3 PSI. Kiranya minimum dia adalah 31, bila sampai ke hari kita nak servis kereta tu 31 kita isi, sampai ke pusat service center kita akan kurang 3, bermaksud tinggal 28 PSI. Jadi sepanjang 3 bulan tu kita run in tayar yang kurang angin. Jadi the best practice adalah menambah 3, iaitu kalau 31 adalah minimum pada plakat, kita tambah 3 jadi 34 ataupun 35. Jadi bila kita sampai ke waktu untuk servis enjin nanti, tayar kita sampai ke service center dalam keadaan at least at the minimum yang mengikut pada plakat. Jadi semasa 3 bulan kita pakai tayar tu, keadaannya adalah sentiasa cukup angin, bukan di bawah daripada yang direkomendkan tadi. Itu adalah teknik, iaitu +3 daripada plakat. Itu cara-caranya lah. Okay, Tuan Rizwan, plakat tu dapat kat mana ya dalam kereta? Okey, plakat ni terletak di beberapa bahagian di dalam kereta yang biasanya kita boleh nampak di bahagian sisi pemandu. Bila kita buka pintu, bahagian sisi pemandu tu ada lekat satu plakat. Plakat tu ada satu stiker yang menulis apa saiz tayar kita pakai, berapa saiz tekanan yang sesuai, berapa loading bagi sesebuah kenderaan tu patut diisi. Itu yang pertama. Ada juga dia letakkan di bahagian tempat letak minyak tu. Bila kita buka je lid minyak tu, dia ada tulis kat situ jenis minyak kita pakai. Lepas tu dia akan beri detail tentang tayar kita. Jadi dia ada letak di tempat yang tertentu lah. Biasanya di 2 tempat ni lah, di bahagian tempat minyak dan di bahagian tepi kereta. Tengok jenis kereta lah ya, Tuan. Tengok jenis kereta. Siapa yang ada kereta tu, start lah selongkar kereta sendiri. Tengok plakat tu duduk kat mana. Betul-betul tak. Tidak. Tak ni kan. Okay. Hari ni kan. So memang sebenarnya ada maklumat tu. Ya Allah, memang sama ada dekat tepi bahagian driver ataupun dekat tempat minyak kan. Dekat tempat isi minyak tu. Betul. Iaitu adalah informasi tentang minimum tayar. Maksimum tayar kat mana? Kita dah tahu minimum. Maksimum tayar kat mana? Maksimum tayar ada pada tayar. Jadi kalau kita tengok kat tayar tu, tepi tayar tulis kat situ maximum tayar pressure. So bila kita nak isi, kita kena isi di antara mana? Maksimum dengan minimum lah. Kita isi in between lah. So kalau kita letak minimum, dia akan pergi ke bawah, dia akan rosakkan tayar. Kalau dia pergi maksimum, dia akan over pula kan. So the best practice kita letak between minimum dan maksimum. So we call it optimum. Okey, maksudnya optimum adalah yang ideal untuk tekanan tayar. Jadi yang kita tak tahu ialah apa bacaan minimum dia, apa bacaan maksimum dia, dan semua maklumat ini ada di kereta kita sendiri. Ada pada kereta kita sendiri. Cuma kita kadang-kadang tak faham kat mana letaknya kan. Right. Kita tahu start kereta kan. Betul, kita jalan je. Ya Allah, tak tahu dalam tak boleh kita sebenarnya. Kita kena tahu. Baik. So untuk memastikan kenderaan anda dalam keadaan sentiasa selamat, jadi pastikan kita punya tayar tekanan dia mengikut bacaan yang yang terletak pada kereta, dan boleh tambah plus minus kan, tambah lagi 3. Tambah 3. Plus 3. Dia tak ada minus. Plus 3. Plus 3. Baik. Ini ialah satu maklumat yang sangat berguna dan saya harap semua boleh menerima manfaat dia. Soalan seterusnya, Tuan Rizwan, apakah tayar tahun lama selamat atau tidak?
Okey, tayar tahun lama ni memang dah menjadi satu mitos yang ada dalam industri kita di Malaysia lah. Tak ada pengeluar tayar yang ingin mengeluarkan tayar dia tu tak tahan lama. Memang tayar tu dicipta untuk tahan lama. Dia boleh digunakan dalam keadaan tahan lama. So, berapa lama yang dia tahan tu? Okey. Kalau kita lihat pada tepi tayar tu, dia tulis tarikh pengeluaran. Tarikh pengeluaran tu adalah di mana tarikh bila tayar tu dikeluar. Tapi dia tidak mention bila tayar tu akan habis ataupun tayar tu akan expired. Dia hanya menulis tayar tu bila keluar. So banyak tujuan tayar tu ditulis begitu. Jadi lama atau tidak, daripada tarikh keluar tu, tayar tu masih mengekalkan kualiti dia seperti mana dia janjikan sejak daripada keluar dari kilang selama 5 tahun. 5 tahun. So dalam 5 tahun tu, dia punya kualiti tak akan berubah. Walaupun kita simpan, dia tak akan berubah selama 5 tahun. Selepas 5 tahun baru dia akan mengurang dia punya kualiti yang dia telah dijanjikan. Katalah dia punya braking mungkin dalam 15 meter kan. So dia akan pergi track ke 17 meter, 18 meter selepas 5 tahun tu. Jadi sebenarnya bukan berapa lama, adakah tayar lama tu tak elok digunakan. Sebenarnya tayar lama ni adalah cara macam mana kita menjaga tayar tu yang menyebabkan tayar tu boleh tahan lebih lama. Dan tak ada masalah kalau kita menggunakan sekiranya tahun ni tahun 2020, kita beli tayar tahun 2018. Tak ada masalah. Dengan syarat kita kena jaga keadaan tayar tu. Seperti mana? Yang pertama sekali jaga angin dia lah. Yang angin pun tak tahu nak jaga, lepas tu nak cerita tayar baru macam mana. Jadi sebaik-baiknya adalah bila kita nak beli tayar tu memang betul kita kena tengok tarikh dia, pertama sekali. Yang nombor 2, tayar-tayar yang baru keluar daripada kilang ni lagi kita nak kena jaga keadaan dia berbanding tayar yang dah start habis dia punya masa dia. Jadi macam saya, setiap tayar baru selepas 1000 km tu kena datang balik ke kedai tayar, buat balik balancing and rotation balik dan isi angin semula supaya tayar tu lebih tahan lama selepas tu. Tetapi masalah di Malaysia diorang tak buat. Itu sebabnya kenapa di Malaysia kita punya penggunaan tayar sangat tinggi disebabkan kerana tak ada ilmu tentang macam mana nak kasih tayar tu tahan lama. Jadi kita sentiasa membayar saja untuk membeli tayar baru. Jadi cara yang terbaik adalah nak beli tayar ni, jaga dia dengan sebaik-baiknya. Baik. So kita tahulah maksudnya 5 tahun selepas tarikh tayar tu dilahirkan di kilang adalah satu kualiti yang masih sama. Bagus bagaimana dia dipakai. Alright, faham. So kenderaan lama tu tak semestinya tayar tu lama kan, jadi itu yang memastikan kualiti tayar tu. So that is where kena, kalau kita tak pandai ataupun kita tak pakar, kita kena rujuk kepada pakar tayar untuk benda ni kan. Baik, Tuan Rizan, boleh soalan seterusnya ya, boleh kongsikan sedikit tips penjagaan tayar. Okey, tips penjagaan tayar. Saya selalu cerita dengan orang, cara nak jaga tayar ni sebenarnya mudah je. Tetapi ramai yang kadang-kadang confused bila masa nak jaga tayar tu. Okey, cara saya sangat mudah. Saya beri tip dia sangat mudah. Yang pertama sekali adalah servis tayar ketika kita servis enjin. Okey, kalau kita lihat bila kita nak servis enjin kan, kita akan tengok pada meter yang kat depan dashboard kita ni. Okey, itu dinamakan odometer. Odometer ni bila nombor tu match dengan kita punya mileage sticker yang kita letak tu untuk servis tu, kita akan pergi ke service center, kita akan servis kereta. Tapi ramai orang tak perasan, yang pusingkan odometer tu adalah tayar, bukannya enjin. Enjin tak ada meter. Jadi bermaksud tayar tu berpusing, beritahu pada kita, sekarang masanya untuk aku diservis. Tapi malangnya pemilik kereta pergi servis enjin. Jadi yang tahan lama siapa? Enjin yang tahan lama. Tapi tayar tak tahan lama. Jadi tips saya, servis tayar tu bersama-sama dengan servis enjin. So apa benda yang kita kena buat masa servis tayar tu? Ada 4 benda dia kena buat. Yang pertama sekali, dia kena balancing tayar tu. Lepas balancing, dia kena rotate tayar tu. Okey, rotate depan belakang saja dah okey lah. Kalau nak silang-silang tu ada teknik dia. Yang tu mungkin boleh tengok saya punya Facebook lah. Saya ada sharekan pada Ahmad Rizwan Tahir punya Facebook tu. Saya ada share macam nak rotate. Ketiga,
kita kena buat alignment. Itu memang complete lah proses dia. Yang keempat yang paling penting sekali, iaitu ramai orang lupa lepas dia buat 3 perkara balancing, rotate dengan alignment ni, dia lupa iaitu kena setting balik angin tayar tu, iaitu kena buang angin lama, masuk angin baru. Macam kita jaga enjin, kita buang minyak lama, masuk minyak baru. Barulah enjin tu tahan lama. Tayar pun minta macam tu juga puan-puan Zamzana kena tahu juga benda ni. Kena buang angin lama, masuk angin baru. Baru tayar tu rasa fresh. Jadi kalau kita buat perkara sebegini, saya boleh jaminlah tayar tu kalau kita biasa pakai setahun, dia boleh pergi up to another 6 months or maybe extra another 1 year. Meaning you punya investment pada segi tayar boleh pergi ke 2 tahun. Ini saya punya tip yang sebaiknya untuk anda lakukan. Okey, Mazam? Ya, faham. So kita beringat setiap kali kita buat servis untuk kereta iaitu enjin, kita servis sekali tayar. Okey? Dengan tayar, betul. Betul. Dan 4 perkara yang perlu diperhatikan ialah untuk servis tayar ni ialah balancing dia, rotation dia, alignment dia dan juga setting buang angin lama dan masukkan angin baru. Masuk angin yang baru. Pandai Puan Zamzana. Kena tulis lah kan, takut lupa. So mari kita lihat jika ada soalan dari para penonton, Tuan Rizwan. So kat sini Puan Nur Haslina cakap, hai Puan Zamzana, Tuan Rizwan, pakar tayar. Ya, pakar tayar. Hai Puan Haslina. Assalamualaikum Puan Puspa. Puan Puspa cakap Assalamualaikum dan ni ada soalan, apa beza saiz tayar? Yang besar atau lebar tu lebih baik ke? Mana tu? Menarik juga soalan ni. Alright, sebenarnya setiap kenderaan bila dicipta dia ada ratio dia. Dari segi berat dia akan matchkan dengan lebar tayar dia atau besar tayar dia. Jadi semua maklumat tu ada pada tayar tu sendiri. Pada sebiji tayar tu dia akan tulis kat situ berapa jumlah load yang tayar tu mampu tanggung. Kalau kata sebiji tayar tu 500 kilo dia boleh tanggung, kali dengan 4 jadi 2 tan, betul tak? Okay. So 2 tan tu, kenderaan kita tu berapa berat? So sekiranya kita selalu bawa barang-barang yang besar, barang-barang yang berat, kita boleh mengubah mengubah saiz tayar tu mengikut berat yang kita nak gunakan. Jadi kat sini yang bermaksud di bahawa tayar ni kita boleh ubah saiz dia yang lagi besar, lagi lebar ni dia untuk lebih baik ke arah apa? Ke arah menanggung beban ke ataupun dari segi komposisi enjin ke? Contohnya kita dulu pakai 1.3, lepas tu kita convert enjin jadi 2.0. Kita tak boleh pakai tayar kecil, kita kena pakai tayar lebar supaya dia boleh menampung dia punya momentum tayar momentum kenderaan tu kita bergerak. Jadi beza besar atau lebar lebih baik bergantung kepada jenis kenderaan yang kita bawa dan tanggungan yang kita tampung. Maksudnya tayar tu pun boleh kita ukur untuk bebanan sesuatu kenderaan tu, betul kan? Betul. Contohlah, macam contoh saya rasa Kak Puspa pakai Velfire saya rasa. So kereta-kereta Velfire ni memang jenis kenderaan yang besar-besar. So bila dia besar, dia punya tayar lagi lebar. Lagi besar, lagi lebar. Itu cara yang biasa pihak penghilang keluarkan lah. Cara yang kedua adalah dia dipanggil tayar conversion. Tayar conversion ni iaitu kita menambah saiz rim daripada saiz 15 sehingga ke 16, kita cuma menambah konsep yang tertentu. Jadi cara yang begini adalah untuk memastikan supaya bila kita ubah tu dia tidak memberikan masalah pada kenderaan tersebut. Jadi cara macam mana nak buat tayar conversion adalah cara paling mudah, pergi Google cari tayar conversion calculator. Memang ada cara untuk mengubah macam mana nak ubah tayar tu lebih selamat lagi. Baik. Alright Puan Zahra? Baik. Ada. So, maksudnya itu sebab tujuan orang tukar rim tu ya. Ya, orang tukar rim mungkin pasal kosmetik, tetapi dia kena tukar rim mengikut otak jugalah. Jangan main suka-suka je. Jadi dia akan dapat dua. Satu cantik dan selamat. Baik, faham. Okey. Alright, ini pun jangan tengok kakak di kereta berapa PSI itu tekanan minimum rupanya baru tahu. Betul. Baru perasan ada plakat dekat dalam kereta kan. Okey, so ini Puan Ruzida, Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam. Selamat datang Puan Ruzida. Okey, kita tengok lagi.
Okey, Tuan, ini ada soalan. Tuan Adil tanya, adakah bagus kalau kita pakai tayar second hand? Ni soalan memang soalan popular lah ni. Okay, kita minta Tuan Rizwan jawab. Okey. Tayar second hand ada dua jenis. Okey, biasanya yang pertama sekali tayar yang selepas orang tukar 4 biji, kadang-kadang ada lagi 2 biji, terutama tayar belakang, tayar tu masih tebal lagi. Okey, tayar ni dipanggil tayar used tayar. Ada lagi satu tu tayar tu dia dah dipakai, tetapi tayar tu ada botak sikit. Jadi apa yang diorang buat, diorang toreh tayar tu. Okey. Dua keadaan tayar ni dia ada apa kata, ada rules dia. Yang pertama sekali, tayar yang second hand ni kita boleh pakai, tetapi yang tak dikorek ni boleh dipakai. Cuma pemakaiannya tidak boleh melebihi 3 bulan. Yang pertama sekali. Dia tak boleh pakai lebih daripada 3 bulan. Kalau dapat lebih daripada 3 bulan, bagi saya bonus lah. Yang kedua, tayar tu tidak boleh melebihi daripada 5 tahun daripada tarikh pengeluaran dia. I see. Sebab kan kita cakap tadi awal-awal, saya cakap tadi, tayar tu macam mana gaya pun daripada tarikh pengeluaran dia, dia punya kualiti tu masih okey lagi within 5 years daripada tarikh dia keluarkan. Itu salah satu kualiti yang dipegang oleh pihak pengilang. Itu yang pertama. Tayar yang kedua ni lah yang paling bermasalah, iaitu dia toreh. Tujuan dia toreh tu kerana apa? Mengikut orang kata fungsi tayar, lagi dalam longkang tayar tu, lagi grip tayar tu di atas jalan. Jadi bila tayar tu dibotak, dia orang cipta longkang baru. Masalahnya dia korek tu pakai mata. Yang dikilang tu dia buat longkang tu pakai mesin. So dia punya kecekapan tu adalah berbeza dan dia boleh menyebabkan tayar tu mudah pecah ketika digunakan. Jadi kita tak galakkan. Di Malaysia diharamkan tayar korek ni. Okey? Jadi saya tak galakkan sangat. Ya, jadi kalau di second hand pun berpatut-patut lah. Wah, jangan buat kita bawa family kan dalam kereta dan kita tak tahu kan. Alright. Okey, soalan seterusnya. Bagusnya info ini, tak pernah tahu berapa bacaan argument tayar. Betul tu. Baik, soalan seterusnya, adakah tayar lebih lebar lebih baik? Okey, lagi lebar lebih baik sebenarnya dia mengikut daripada tujuan kita nak guna tu tayar lebar untuk apa. Sekiranya sisi kenderaan tu besar, kita akan gunakan tayar tu lebih lebar kerana cengkaman dia lebih besar. Tetapi kalau sisi dia kecil, nak pakai tayar lebar, umpama macam kita pakai kasut dengan pakai selipar, mana satu yang kita boleh lari lebih laju? Tentu yang pakai kasut lebih laju kan. Tapi kalau pakai selipar kita nak lari laju susah. Kenapa? Permukaan yang selipar tu pegang adalah lebih besar dan berat bila dia bergerak. Jadi tengok pada sisi kereta. Kemampuan kereta lah. Okey Puan Zamzana. Alright, ini ada soalan daripada Puan Syafiqah Tangan. Terima kasih kerana menonton. Apa nasihat Tuan Rizwan kepada kaum ibu ni yang tak pernah kisah pasal angin tayar, hanya tahu bila lampu minyak menyala. So tayar ni tak ada benda ni. Ni bahaya ni Tuan. So tolong kongsikan. Okey. Amboi, ini payah nak nasihat ni. Apa kalau saya nasihatkan nanti sentak pula. Okey, sebenarnya bila kita okey macam ni lah. Saya selalu cakap tayar ni macam kereta ni macam kita beli handphone lah. Bila kita beli handphone, kita akan belajar sesuatu tentang handphone tu, macam mana nak guna, macam mana nak charge, mana nak pergi apps dia. Itu kita akan belajar. Jadi maksudnya bila kita beli kereta, kita kena belajar juga apa yang kereta kita beli tu. Jadi macam mana nak belajar tu? Pernah buka tak buku panduan kereta masing-masing? Kan, saya rasa semua dah berabuk-rabuk dah duduk dekat dalam kereta tu, tak pernah selak pun. Saya rasa pernah dipegang saja tapi tak pernah selak. Ketika nak servis kereta di service center, itu je lah yang dia pegang. Lepas tu dia tak pegang-pegang lagi dah. Jadi semua maklumat, lampu menyala ke, kan, tayar tu nak isi berapa ke, minyak apa nak pakai ke, semua ada dalam buku tu. Jadi kena study. Itu orang cakap bila nak belajar tu kena ada cikgu. Kan, jangan main belasah je. Tak jalan. Jadi terbaik adalah lepas ni, hari ni masing-masing tolonglah buka balik dashboard tu ke, console box tu ke, kot ada buku panduan kereta masing-masing, study kat situ. Apa yang berlaku pada kereta anda apabila jadi sesuatu. Jadi tolong, mungkin dah berabuk tu. Okey. Okey Mazam. Okey Puan Syafiqah, faham ya? Saya harap menjawab soalan Puan Syafiqah. Sebenarnya kenderaan tu adalah satu
satu apa orang kata mesin yang kita bawa dan kita bawa ahli keluarga kita bersama, jadi tak mustahil kita tak pastikan keselamatan. Jadi seloknya membeli kereta adalah satu pelaburan, jadi make sure kita mendapat sepenuh maklumat tentang pelaburan yang kita buat tu. Betul tak? Ini tayar spare pun dia tak tahu kat mana. Okay, alright. So, saya rasa 90% lah orang tak kisah benda ni. So hari ni kita dapat ilmu baru daripada pakar tayar. Jadi soalan seterusnya, dia hanya akan kisah apa tu? Apa dia? Tuan sambung. Okay. Biasanya customer ni, pelanggan ni akan kisah apabila jadi sesuatu. Tayar pancit, lampu menyala, minyak habis. Masa tu dia akan ambil kisah. Itu biasa. Baik, biasa. So perempuan tanya, ada tak tayar anti pancit di pasaran? Ada tak tayar anti pancit? Maksudnya takkan pancit ada ke? Ada. Teknologi tayar ni sebenarnya dah sangat canggih dah kalau ikut betul kan. Jadi sekiranya orang melihat tayar tu mengikut tarikh apa semua, bagi saya itu adalah konsep ketinggalan untuk melihat teknologi tayar ni. Sebenarnya tayar anti pancit ni dipanggil run flat tire dalam market. Dia punya short form adalah RFT. RFT, run flat tire. So teknologi ni memang dah ada dalam market, di mana tayar tu kalau kena paku ke, kita ambil driller tebuk dinding dia ke, tayar tu boleh berjalan lagi sejauh lebih kurang dalam, tak silap saya, 800 km pada kelajuan minimum 80 km sejam. Jadi maksudnya sempatlah, bukan 800 km, saya rasa lebih kurang dalam 200 km tak silap saya. Maksudnya sempatlah untuk pergi ke kedai tayar untuk melakukan penukaran. Dan tayar ni biasanya digunakan bagi kereta-kereta yang tidak mempunyai tayar spare. Alright. Dia tak ada tayar spare. Kemudian kereta-kereta yang menggunakan tayar sebegini adalah kereta-kereta yang berstatus mewah lah, macam Mercedes, BM. Kerana apa? Kerana orang boleh melakukan sabotaj pada pemilik-pemilik kereta sebegini. So kalau nak tanya, tayar run flat tu memang ada dalam market, tapi tak semua kereta yang sesuai untuk pakai, kerana tayar ni biasanya agak berat dan harganya lebih kurang 4 kali ganda daripada harga normal sebiji tayar pada saiz yang sama. Biasanya adalah tayar-tayar kereta premium lah kan? Betul. Alright. Okay ni Puan Rizal tanya ni, saya ada tengok orang buat tayar tu, tayar dia lagi kecil. Selamat ke? Okay. Yang pertama sekali, kenapa reason dia buat tayar tu kecil? Okay, yang pertama sekali kerana apa? Kerana dulu pemandu wanita tak ramai. Jadi sekarang ni ramai pemandu wanita. Bayangkan seorang wanita nak mengangkat tayar kereta dia sendiri keluar daripada tayar yang pancit tadi tu dalam keadaan yang berat. Jadi mereka mencipta tayar yang lebih kecil untuk mudah dikendalikan. Jadi berat dia sangat-sangat kurang. Yang itu yang pertama. Yang kedua, tayar kecil ni selamat tidak? Okey, tayar-tayar spare yang kecil tu, dia punya compound dia tak sama macam tayar kereta kita pakai. Tayar kita pakai ni, kalau kita buang angin, kita boleh picit-picit dia. Boleh tekan dia, dia boleh ada rasa lembut lagi. Tetapi tayar spare yang kecil-kecil tu, dia punya keras memang yang amat keras. Sangat-sangat keras dan tidak mudah pecah. Jadi tak ada masalah untuk memakainya, cuma dengan syarat kenapa dia buat kecil, tujuannya adalah barulah owner sedar yang tayar yang dia pakai tu tayar kecil. Kalau tak, kalau dia pakai tayar spare tu, dia tak tukar tayar yang rosak tu, tayar spare tu bila rosak, dua tayar yang akan rosak, dia lupa nak tukar tayar yang pecah tadi. Jadi bila buat tayar spare, dia akan ingat, oh aku pakai tayar spare, tayar aku pakai hari tu pecah, tak ganti lagi. Jadi dia akan pergi menggantikan tayar yang pecah tadi. Jadi tujuan untuk tayar kecil ni ada pelbagai. So bila pakai tayar spare tu, insyaAllah jangan risau, dia masih selamat lagi. Cuma gantikanlah tayar yang rosak tadi itu secepat yang mungkin. Tayar spare tak boleh pakai selama-lamanya kerana ia tidak sesuai berada di atas jalan. Baik, harap ini harap menjawab pertanyaan Puan Ruzida. So ini memang perkongsian daripada seorang yang pakar. Kalau orang yang tak pakar sini tak kongsi benda ni dengan kita. Alright. Alhamdulillah. So kata tak pernah ni, yang itulah yang tengok manual tu agaknya kan. Alright, dan Puan Syarifah mengucapkan terima kasih atas pencerahan oleh Tuan Pakar. Baik, kita sambung lagi. Tuan, apakah jenama tayar yang terbaik? Wah, ini soalan paling best ni. Jenama tayar terbaik adalah kita kena tengok tuan yang terbaik tidak.
Kerana apa? Dalam market di Malaysia saja ada ratusan jenama tayar, dalam dunia ada ribuan tayar. So yang mana satu yang terbaik? Untuk saya yang terbaik, jenama yang terbaik adalah kita kena lihat siapa pemegangnya, siapa owner kedai kereta tu. Kerana apa? Jika dia pandai jaga tayar kereta dia dengan terbaik, maka dia dapat tayar yang terbaik sebenarnya. Dalam industri tayar ni, kalau kita lihat, mereka akan mengukur tayar yang terbaik adalah melalui jualan dia, bukan melalui kualiti je. Jadi kalau untuk melihat siapa yang terbaik, kita kena tengok adakah pemilik kereta tu adalah yang berkualiti atau tidak. Jadi kalau pemilik kereta dia berkualitilah produk yang dia dapat. Kerana apa? Setiap produk tu ada kelebihan masing-masing. Jadi balik pada saya cakap tadi, nak jaga tayar supaya jadi terbaik, servislah tayar tu setiap kali kita servis enjin, iaitu 4 perkara tadi tu. Balancing, alignment, rotate, dan juga kita buang angin lama, masuk angin yang baru. Jadi apa jenama yang tuan-tuan pakai, pasti dia akan memberikan pengalaman terbaik pada kualiti tayar tersebut. Okay? So jenama terbaik bukanlah brand tu ya. Yang jenama terbaik adalah pemilik itu sendiri. Bagaimana teliti dia menjaga tayar itu, itulah tayar yang terbaik. Betul tuan? Betul. So ini ilmu baru ya. Okay, The Parent Story adalah sebuah media yang fokus memberikan maklumat dalam bidang keibubapaan, pengurusan kewangan, percutian, kecantikan dan kesihatan. Mohon like dan follow Facebook The Parent Story dan IG theparentstory.com. Soalan terakhir ya tuan. The Parent Story menyebarkan maklumat dan berkongsi ilmu dengan ibu bapa di luar sana. Bolehkah Tuan Rizwan terangkan apa matlamat untuk mendidik ibu bapa milenial mengenai kepentingan menjaga tayar kereta mereka? Kepentingan menjaga tayar kereta. Kepentingan menjaga tayar kereta. Okey, saya punya nasihat ni sebenarnya boleh menakutkan orang. Saya jawab senang je. Tayar ada spare part dia. Tapi nyawa ataupun tubuh badan kita tak ada spare part dekat kedai spare part tu, tak ada. Jadi itu sebablah kenapa kita kena jaga kenderaan kita dengan sebaik mungkin supaya kita sampai ke destinasi yang selamat, supaya ahli keluarga kita selamat ketika kita menggunakan kenderaan. Itu adalah tanggungjawab kita yang memegang steering di kereta tu, untuk memastikan sebelum memulakan perjalanan, pastikan tayar kereta anda tu dalam keadaan yang baik. Bunganya ada, okey, bunganya ada, anginnya ada cukup, lepas tu dalam keadaan kondisi tayar yang dalam keadaan yang terbaik. Jadi saya punya nasihat, tayar ada spare part, kereta ada spare part, tapi manusia tak ada spare part. Jadi harap-harap jagalah tayar kereta anda dengan sebaik mungkin. Masya-Allah, masya-Allah. Okey, maksudnya di sini kita kalau kereta rosak, tayar rosak, kita masih boleh ganti ya. Tapi jika berlaku sesuatu kepada ahli keluarga kita, kepada nyawa anggota badan kita, benda ni tak ada spare part. So dengan ini kita memang harap ibu bapa sangat menekankan aspek keselamatan kenderaan mereka dan pastikan tayar selamat. Okay, so dan kat sini ada ya Puan Pushpa ada cakap, Masya Allah, setuju sangat dengan statement Tuan Rizwan, tayar terbaik adalah tayar yang digunakan pelik kereta yang terbaik. Okay, so Puan Wana, terima kasih atas perkongsian. So Tuan, okay, sebelum kita sudah sampai ke penghujung rancangan, diam tak diam, jadi ada apa-apa pesanan untuk Tuan kongsikan sebelum program ini berakhir? Contohnya seperti jika mereka ingin menghubungi Tuan, macam mana tu? Okay. Konsep tayar valet adalah tempahan sebelum pergi ke kedai tayar. Banyak orang yang akan pergi ke kedai tayar, dia akan cari tayar mereka masing-masing. Tapi menggunakan tayar valet tak ada. Kita akan carikan tayar tu dan kita akan letak di kedai tayar. Jadi cara nak hubungi kami ni ada beberapa cara. Yang pertama sekali, pergi ke www.tayarvalet.com. Di situ anda boleh bertanyakan apakah harga yang saiz tayar yang anda cari, yang pertama sekali, ataupun pergi ke Facebook page kita tayarvalet.com, tayar valet. Boleh pergi tekan klik WhatsApp di situ, anda akan berhubung direct dengan tim kami untuk bertanyakan tentang saiz tayar, harga tayar dan juga lokasi di mana tayar valet boleh beroperasi untuk memasang tayar-tayar anda. Okey. FB apa ya Tuan? FB tayar valet.
Tayar Valley, okey. Tayar Valley. Jika mereka ingin menghubungi, boleh ke? Okey, kalau nak hubungi saya boleh, tak ada masalah. Boleh di nombor 012 379 2524. Baik. Okey, so ini adalah maklumat untuk tuan untuk sesiapa yang ingin mendapatkan kepakaran Tuan Rizwan untuk memeriksa tayar dan memastikan tayar kenderaan selamat. Boleh hubungi Tayar Valley www.tayarvalley.com atau masuk ke Facebook Tayar Valley, dan boleh juga hubungi Tuan Rizwan secara langsung di talian yang tertera iaitu 0123392524. Okey, jadi saya sarankan kita ambil kesempatan ni dan dapatkan betul-betul pandangan daripada seorang yang dah pakar, dan Tuan Rizwan sudah ke-19 tahun dalam bidang ini. Baik, terima kasih Tuan Rizwan kami bersama-sama dengan kami pada pagi ini. Semoga Tuan diberikan kesihatan dan kekuatan untuk meneruskan kerjaya Tuan ini. Harapan semoga sesi ini tadi dapat memberikan manfaat kepada semua penonton. Jangan lupa like dan share kepada rakan-rakan anda yang mungkin sedang mencari banyak maklumat dan ilmu mengenai tajuk kita pada pagi ini. Sekian saran langsung kami dari The Parent Story. Kami mohon izin untuk undur diri. Terima kasih Tuan Rizwan sekali lagi. Stay safe, abaikan penjarakan fizikal, basuh tangan dan wajib menggunakan pelitup muka jika berada di luar. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.